KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera hari ini. Saya Chris MJ akan temankan anda di slot sukses SPM Pecutan. Jadi, semua calon SPM sila sedia. Hari ini kita fokus pada mata pelajaran landscape dan nursery bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman. Siapakah beliau? Jom kita saksikan. Baiklah semua, untuk kelas kita hari ini, untuk ulang kaji intensif kita hari ini, saya bersama dengan Cikgu Awaludin. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, sihat Okey, baiklah, dan murid-murid sekalian, hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Ilda selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Ilda. Okey, baiklah Cikgu Awaludin, saya pasti calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang semua dah sedia, dah semangat nak belajar teknik untuk menjawab soalan SPM tanpa melengahkan masa lagi. Apa kata kita teruskan dengan sesi ulang kaji kita, Cikgu? Boleh? Okey, terima kasih Chris. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran lanskap dan nursery, kod 7301, kertas 1 bahagian 1A dan bahagian B. Baik. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada komponen soalan. Komponen soalan adalah berkenaan dengan rangsangan, arahan, tugasan dan jumlah markah. Jadi rangsangan ini diberikan dalam bentuk maklumat petikan, pernyataan, gambar rajah, carta alir, perbualan dan lain-lain. Manakala arahan pula diberikan dalam pernyataan yang menunjukkan bagaimana respon itu harus diberikan atau dikemukakan oleh calon. Yang ketiga, tugasan. Tugasan ini adalah pernyataan tentang apa yang perlu diberikan atau dikemukakan sebagai respon kepada item yang diberikan. Dan yang keempat, berkenaan dengan jumlah markah. Jumlah markah adalah markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan yang diberikan. Di sini kita mari melihat berkenaan dengan komponen soalan. Yang pertama, rajah di bawah menunjukkan struktur lanskap kejur yang baru disiapkan. Ini adalah pernyataan. Jadi di sini kita tengok pernyataan. Baik. Kemudian seterusnya, bagi gambar ini adalah kita sebut stimulus. Stimulus ini adalah gunanya untuk merangsang minda pelajar untuk menjawab. Yang ketiga, berkenaan dengan arahan. Arahan ini adalah berdasarkan kepada rajah, bermaksud murid-murid kena melihat rajah ini saja untuk menjawab soalan. Faham? Cadangkan dua bahan yang boleh digunakan. Dua bahan ini adalah tugasan. Sebab itu di sini diberikan dua ruang jawapan dan markah diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah. Jadi di sini ini adalah komponen soalan. Murid-murid kalau nak menjawab kena mengenal pasti stimulus dan arahan yang diberi, maka dengan tugasan yang ada, maka jawapan perlu diberi pada ruang jawapan ini. Faham Cikgu, jadi satu jawapan dapat satu markah lah, betul tak? Satu jawapan, satu markah. Faham? Baik, seterusnya kita tengok kepada format kertas soalan. Kertas 7301 ini adalah mengandungi 2 bahagian. Satu bahagian A dan satu bahagian B. Baik, jenis instrumen bahagian A adalah item objektif berbagai bentuk, bahagian B item subjektif. Yang kedua, jenis item digunakan item respon terhad, iaitu memberi, memilih jawapan. Manakala item respon terbuka adalah memberikan jawapan. Bilangan soalan adalah 15 item bagi bahagian A membawa kepada 60 markah. Manakala 4 item bagi soalan B membawa kepada 40 markah. Kedua-dua bahagian ini wajib dijawab oleh murid, tidak boleh tinggalkan salah satu pun. Dan keseluruhannya adalah tempoh ujian adalah
2 jam. 2 jam. Dan 2 jam tempoh ujian bagi kertas ini. Baik. Sebelum kita menjawab, maka murid-murid diharapkan dapat membaca arahan, tugasan, stimulus dan jumlah skor. Kemudian kita akan pergi pula kepada murid-murid perlulah menanda bulatan atau highlightkan kepada stimulus, arahan dan tugasan. Dapat daripada itu, maka kita teruskan kepada kefahaman tentang stimulus, apa kehendak stimulus dan juga arahan dan tugasan yang diberikan. Akhirnya, maka barulah murid menjawab dengan tenang dan berhati-hati berdasarkan tugasan. Ini sangat penting. Dan jumlah skor yang diberikan. Okey, dan akhir sekali selepas menjawab, murid-murid perlulah menyemak jawapan tadi. Jika berlaku kesilapan, masa tu kita boleh kenal pastilah. Jangan terus saja jawab dan tinggalkan, kemungkinan berlaku kesilapan dan akan menyebabkan murid kehilangan markah. Rugilah kan cikgu? Rugi, sangat rugi kalau hilang markah. Ini dia panduan semasa menjawab. Okey, baiklah semua, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Sukses SPM Pecotan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Awaluddin untuk mata pelajaran landscape dan nursery. Dan hari ini kita akan fokus pada kertas 1. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan ulang kaji kita hari ini Cikgu. Sesi ulang kaji kita. Okey, terima kasih Chris. Baik, kita akan pergi kepada segmen yang kedua berkenaan dengan soalan contoh di bahagian A. Okey. Okey, di bahagian A ini memerlukan murid menjawab respon terhad, iaitu menghadkan jawapan berdasarkan kehendak soalan. Jadi maknanya secara ringkasnya murid perlu menjawab dalam keadaan padat, ringkas dan tepat. Tak perlu menggunakan ayat yang panjang. Faham? Okey, kemudian objektifnya adalah supaya bahagian A ini murid-murid boleh memberi jawapan pada jawapan pendek, urutan, padanan, betul, salah dan juga pengelasan. Dari bahagian ini, sebagaimana kita bagi tahu tadi, makna kita ada 15 soalan membawa kepada 60 markah. 60 markah. Ya. Jadi kita pergi kepada contoh bentuk soalan yang pertama, itu berkenaan dengan soalan jawapan pendek. Jawapan dalam satu perkataan atau satu ayat sahaja. Baik, contoh soalan yang pertama. Gambar Raja 1 menunjukkan alat melukis. Lukisan grafik, tuliskan nama alat itu pada ruang jawapan. Di sini stimulusnya ada diberikan pada gambar rajah ini. Macam mana kita lihat gambar rajah ini, perlu murid-murid perlu memberikan nama alat lukisan grafik ini. Jadi jawapannya perlulah dibuat di ruang jawapan. Tidak perlu menulis di bawah ini. Berlaku kesilapan, kadang-kadang murid-murid jawab di bawah ni. Sebenarnya kena jawab di ruang jawapan. Faham? Jadi kehendak soalan ini adalah murid-murid perlu mengenal pasti alat, nama alat lukisan grafik. Dan saya percaya murid-murid semua telah didedahkan dengan jenis-jenis alat ini semasa membuat pelan konsep ataupun pelan induk lanskap. Okey, kemudian seterusnya contoh jawapannya adalah seperti begini. Okey, yang pertama adalah sisi kuti, yang kedua acu bulatan, yang ketiga adalah keluk Perancis dan yang keempat adalah set sesiku. Inilah alat-alat yang ditanya dan markahnya adalah 4. Mana macam tadi Chris, setiap satu jawapan yang betul adalah 1 markah. Jadi 4. Okey, faham. Kemudian kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Gambar Raja 2 menunjukkan kategori tanda keselamatan. Tuliskan kategori tanda keselamatan itu. Jadi jawapannya pun sama. Tuliskan tanda kategori. Kalau kita melihat kehendak soalan adalah murid-murid perlu mengenal pasti simbol tanda keselamatan ini. Ada 2. Kalau kita tengok ke sini, ini gambar tengkorak. Bahasa tengkorak ni biasanya lalunya kita tengok di kawasan Kemalangan apa semua kan. Betul. Tetapi di dalam lanskap nursery perlu ada juga gambar-gambar ini, simbol ini bagi bahan-bahan yang berbahaya. Okey, yang ini adalah simbol juga, tapi simbol ini adalah
tanda-tanda yang kita tengok jawapan dia. Okey. Kalau kita beritahu terus dapat jawapan. Baik, kita tengok Baik. jawapan dia. Okey. Kau tengok sini jawapannya bagi simbol yang pertama tu adalah tanda amaran. Maknanya amaran ini benda tu adalah berbahaya. Dan yang kedua adalah tanda larangan. Jadi di sini kalau kita tuliskan kategori dia, di sini saya nak bagi tips kepada para pelajar, pada murid, iaitu kalau ada tanda palang macam ni, itu adalah tanda larangan. Jadi tip di sini adalah kalau murid-murid kalau pastikan dapat tanda palang macam ni, itu tanda larangan. Tak perlu fikir banyak lagi dah. Yang kosong macam ni, ini adalah tanda amaran. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada seterusnya contoh soalan yang ketiga. Gambar rajah 3 menunjukkan biji benih yang sesuai untuk disemai. Kalau kita lihat di sini, ini biji benih besar. Kemudian kehendak soalan adalah murid-murid perlu mengetahui ciri-ciri biji benih, dan saya rasa murid-murid telah pun membuat amali benda ni sangat senang sebenarnya. Murid-murid jangan risau, jawapannya sangat senang, murid-murid pun tahu kan. Jadi nyatakan 2 ciri. Maknanya sekarang tugasannya 2 je, nyata 2 daripada banyak-banyak tu, nyata 2 saja. Markah ni bagi pun 2. 2 markah aja. 2 markah aja. Kalau kita lihat di sini contoh jawapan dia. Maaf. Okey, terusnya di sini. Okey, yang pertama sekali cergas. Maknanya biji benih itu perlu cergas. Yang kedua matang, sehat dan bernas. Ini akan memastikan biji benih tadi akan tumbuh menjadi anak pokok. Jadi jawapannya pun pendek lah cikgu. Ya, pendek. Jadi ini jawapan soalan pendek. Soalannya ringkas dan padat. Murid-murid tak perlu menceritakan contohnya biji benih itu perlulah berada dalam keadaan cergas. Jadi itu panjang. Sebenarnya ini respon terhad, kita bagi yang ringkas-ringkas saja jawapan dia. Faham cikgu? Okey. Seterusnya kalau kita tengok pergi kepada yang kedua, bentuk soalan betul salah. Ini memberikan makna murid perlu memastikan jawapan mereka betul atau salah saja pada setiap pernyataan yang diberi. Okey. Bagi contohnya, tandakan right bagi amalan penyelenggaraan tanaman hiasan yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam ruang jawapan yang disediakan. Jadi di sini diberikan pernyataan di mana murid-murid perlu menandakan betul atau salah. Jangan tulis betul salahnya, sebab arahan dia tanda right atau pangkah. Nanti jangan pula tulis betul salah, betul tak. Dia tak ikut arahan. Okey. Kita bagi tengok contoh dia. Contoh jawapan, menyiram dilakukan sebaik sahaja penanaman dijalankan. Maknanya lepas kita menyiram perlu menanam. Itu memang betul lah. Yang kedua, merumput dilakukan setelah aktiviti pembajaan dijalankan. Betul ke salah? Salah. Lepas kita baja mana betul rumput, nanti baju tu hilang. Dan yang ketiga, pemangkasan dilakukan terhadap ranting rosak. Okey, Chris. Saya rasa ini betul. Betul. Pandai pun Chris. Okey, betul lah jawapannya betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan yang keempat. Berkenaan dengan jadual 1 menunjukkan pernyataan ciri-ciri usahawan, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Di sini pun sama macam tadi, kita cuma perlu tanda right ataupun pangkah sahaja. Di sini mungkin agak sukar sedikit kerana ciri-ciri usahawan dan ciri-ciri peniaga hampir-hampir sama. Mungkin murid keliru di situ. Jadi untuk menentukan lagi, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, bijak mengambil peluang. Sudah tentu seorang usahawan memang bijak mengambil peluang. Betul. Yang kedua, berkemahiran buat keputusan. Seorang usahawan memang perlu kemahiran. Betul. Yang ketiga, Chris, berskala kecil dan mementingkan keuntungan. Saya rasa ini pangkah. Pangkah, betul. Chris memang pandai. Pangkah. Kemudian menghasilkan barang baru secara kreatif dan inovatif juga betul. Dan seterusnya mengelakkan risiko perniagaan. Seorang usahawan kena perlu mengambil risiko untuk berniaga. Betul. Baik. Seterusnya kita ada 5 markah. Ini maknanya setiap jawapan ni ada 5 markah. Walaupun pangkah ni kira betul jawapannya. Jadi jangan silap pula kalau pangkah ni salah, bukan. Baik, seterusnya kita pergi kepada
contoh soalan berbentuk urutan. Urutan ni maksudnya menyusun semula maklumat atau aturan mengikut aturan atau urutan yang betul. Dia akan beri penyataan begini. Okey, dia akan bagi berikut adalah langkah kerja memasu yang tidak mengikut urutan yang betul. Ya. Jadi ini memasu. Ini dia punya keyword dia, memasu. Memasu ni maksudnya cara-cara kita nak menanam pokok dalam pasu. Ya, betul. Okey, langkah kerja A menyediakan medium memasu, B memandatkan tanah di sekeliling pasu, C meletakkan tanaman dalam pokok di tengah pasu dan menyiram secukupnya. Okey, di sini berdasarkan langkah kerja berikut, susun pernyataan langkah kerja itu mengikut urutan dengan menulis B, C, D atau E. Jadi sebab kenapa B, C, D, E je? Kerana yang A dia dah bagi. Okey, A dia dah bagi, jadi maknanya kita terus susun saja mengikut jawapannya. Okey, pertama, okey, lepas kita menyediakan medium, kita akan memasukkan medium. Lepas masukkan medium, kita akan meletakkan tanaman, pokok dan selepas itu kita akan meletakkan tanaman di tengah pasu dan akhir sekali kita menyiram secukupnya. Okey, seterusnya langkah kerja juga, tapi di sini kena tulis 1, 2, 3 dan 4 dalam dalam kotak. Dalam kotak. Okey, dalam kotak tu ya. Okey. Yang pertama, untuk menyediakan medium, pertama kita perlu menapis bahan dulu. Lepas kita tapis, kita perlu sukat. Lepas kita sukat, kita gaul, dan lepas kita gaul, kita menyimpan medium. Okey, seterusnya soalan berbentuk padanan. Berbentuk padanan ini adalah memadankan pilihan jawapan dengan pernyataan yang diberi. Okey. Di sini kalau kita lihat diberi struktur asas dalam industri, rumah tumbuhan, pejabat, jualan, stor dan tempat pembiakan di mana diwakilkan dengan huruf A, B, C atau D. Jadi merujuk pada jadual, padankan struktur asas. Jadi maknanya murid hanya perlu menuliskan A, B, C atau D dalam ruang ini saja. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini jawapannya adalah C, tempat menyimpan, C, store. Kemudian tempat pentadbiran B, pejabat tu. Kemudian A adalah bagi rumah tumbuhan, D adalah tempat pembiakan. Jadi di sini dia bagi dah sebenarnya tempat untuk menyimpan, tempat menyimpan alat, dah ada dah. Sebenarnya kalau murid-murid boleh melihat lagi. Baik, seterusnya kalau kita lihat contoh padanan juga, iaitu masih lagi kita gunakan berkenaan dengan perwakilan abjad. Jadi berdasarkan simbol-simbol ini kita tengok elemen lanskap palma. Jawapannya adalah kita lihat simbol palma adalah C. Itu simbolnya. Kemudian simbol kursi meja, nampak pada kursi meja ni B terus, dapat itu sebenarnya. Yang pondok rehat atau wakaf D, dan akhir sekali adalah pokok utama naungan dan tuduhan adalah C. Okey. Sorry ini. Ini A je. Ini sebenarnya A. Okey, typo lah juga. Kesilapan ni A. Baik. Bukan C. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok seterusnya tentang kumpulan tumbuhan juga. Kumpulan tumbuhan ini yang kena tulis. Tadi A, B, C kan? Betul. Yang ini kita kena tulis. Tulis renek, palma, penutup bumi. Di mana pada ruang jawapan tu kita kena tulis. Iaitu pinang tu palma lah. Nama pun pinang, palma. Kemudian bunga ekor kucing tu adalah bagi pokok renek. Keladi, teratai dan kiambang biasanya tumbuh dalam air kan keris. Yang betul. Itu sudah tentulah akuatik. Akuatik berkenaan dengan air. Kupia, pandan duri dan widilia ini adalah tanaman penutup bumi. Kemudian kita padankan seterusnya. Ini jenis-jenis pembiakan saja. Sek, asek. Sek ini menggunakan biji benih. Asek ini adalah tanpa biji benih. Jadi kalau kita lihat di sini pun kita boleh dapat jawapannya. Yang pertama tu sudah tentu kita menggunakan secara asek. Asek biji benih mana kita gunakan
keratan daun yang ini. Yang ini bawah ni gambarnya adalah pokok bunga matahari dan tentu kita menggunakan sek ataupun biji benih matahari itu. Okey, seterusnya kita tengok contoh jawapan yang akhir sekali. Yang kedua akhir tak silap saya. Baik, kita tengok jadual 5 adalah teknik mempercepatkan pertambahan. Yang ini adalah murid-murid kena tahu definisi bagi setiap teknik untuk mempercepatkan tu. Jadi maknanya murid-murid kena tahulah yang ini meletakkan biji benih dalam timbunan pasir atau habuk papan dipanggil stratifikasi. Kemudian yang kedua membuang selaput, merendam dalam asid atau air panas adalah bahagian pelelasan dan menyimpan biji benih di dalam bekas bertutup selama 1 malam untuk menangkal biji benih yang kita panggil pemeraman. Kita simpan tu peram namanya. Okey. Baik. Kemudian yang akhir ni, yang ini betul akhir. Yang ini kita teknik menyiram. Kalau Chris tengok sini, manual mekanisasi. Manual ni maksudnya kita guna tangan sendiri. Mekanisasi menggunakan mesin. Bantuan mesin. Jadi tanya, padankan pernyataan berikut dengan kaedah yang betul dengan menulis A, B pada ruang jawapan. Jadi kalau kita lihat sini, kalau kita tengok kaedah ini digunakan bagi kawasan berskala kecil dan melibatkan tenaga buruh. Sudah tentu manual. Yang kedua, kaedah ini dilakukan secara automatik melalui penggunaan sensor atau pemasa. Sudah tentu mekanisasi. Mekanisasi. Ya. Yang ketiga, kaedah ini digunakan bagi kawasan berskala besar dan melibatkan teknologi. Sudah tentu mekanisasi. Dan akhir sekali, kaedah ini menggunakan tong penyiram ataupun hos getah. Ini juga adalah manual. Baiklah, semua itu dia teknik untuk menjawab bahagian A. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke Sukses SPM Pecotan di DTV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Awaludin untuk topik landscape dan nursery. Dengan topik kita nak fokus pada bahagian kertas 1, betul tak Cikgu? Ya, kertas 1. Okey, baiklah Cikgu, silakan. Apakah fokus kita untuk segmen seterusnya? Okey. Segmen seterusnya Chris iaitu berkenaan dengan bahagian B. Contoh soalan bahagian B, di mana contoh soalan bahagian ini adalah respon terbuka. Kalau tadi murid-murid perlu menjawab secara ringkas, tetapi kali ini murid-murid perlu membuat ayat bagi menjawab satu-satu soalan. Yang mana kebebasan diluas akan berikan kepada calon untuk pelbagai pendekatan difikirkan sesuai dengan kehendak soalan. Okey, kemudian kita tengok kemahiran. Apa kemahiran yang nak ditonjolkan pada bahagian B ini adalah memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Okey, kemudian soalan ini ada 4, bahagian B ada 4 soalan membawa kepada 40 markah. Baik, kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Baik, kalau kita lihat di sini, rajah 8 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan secara aseks. Jadi maknanya kalau rajah ni, ini kita panggil stimulus. Kalau kita mula tadi kita panggil stimulus. Lepas itu daripada pokok ni dibiarkan pergi kepada rajah yang kedua yang ini. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini adalah batang pokok ini dikerat-kerat. Dan ditanam ataupun disemai di dalam bekas. Pasu ni kita panggil bekas tanaman. Mungkin ada bekas main dan sebagainya, tapi yang ini pasu lah. Okey. Berdasarkan kepada rajah ni, cadangkan 2 contoh tanaman atau tumbuhan hiasan yang boleh dibiarkan dengan kaedah ini. Dia bukan tanya kaedah pembiakan, tapi contoh tanaman. Jadi di situ murid-murid kena faham contoh tanaman. Okey. Yang kedua, bahagian B, kenal pasti 2 ciri dahan atau ranting yang dipilih untuk pembiakan itu. Apakah ciri-ciri ranting yang sesuai untuk disemai? Dan yang ketiga, huraikan langkah kerja. Baik, kalau kita tengok sini, contoh jawapannya adalah 2 tumbuhan hiasan yang boleh dibiarkan dengan kaedah itu. Yang pertama, pokok puding atau Codium variegatum. Itu nama sains. Ini 2 ni. Ini puding ni nama
biasa. Ya. Tapi yang ini adalah nama sains dia. Okey. Tapi untuk SPM nanti nama biasa pun boleh cikgu? Ya, ya. Okey. Saya memang cadangkan murid menjawab nama sains. Takut yang sini takut dia silap eja. Kalau silap eja lain bunyi tak betul lah. Betul. Okey. Yang kedua adalah pokok ara ataupun ficus. Kemudian ada bunga raya, hibiscus atau contoh tanaman berkayu. Di sini tanaman berkayu inilah yang kita panggil tip bagi budak. Bagi murid-murid lah. Murid-murid fikirkan apakah jenis-jenis pokok yang berkayu. Inilah contohnya. Boleh juga kita bubuh situ bunga kertas, ekor kucing dan sebagainya. Okey, kemudian kenal pasti dua ciri dahan atau ranting dipilih untuk pembiakan itu. Dua ciri. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama adalah mestilah sehat. Tidak berpenyakit, maknanya sehat tak penyakit dah, dan tidak rosak. Yang kedua adalah ianya mesti lurus. Dan tidak banyak ranting, saiznya sebesar batang pensel. Paling senang kita tengok batang pensel besar mana, ataupun kita boleh katalah ibu jari kelingking ni. Ya. Untuk sebagai ciri dahan yang baik untuk kita biakkan. Okay, kemudian langkah kerja membiak. Ini yang membawa kepada markanya banyak ni. Markanya 6. Okey, jadi pertama menyediakan alatan dan bahan. Jadi murid-murid kalau tulis menyediakan alatan dan bahan pun boleh, tetapi kalau menamakan alatan dan bahan pun boleh. Kerja ni murid dah biasa buat. Dia tahu apa alat guna, macam contohnya skater ataupun bahannya pasir untuk semayan dan sebagainya lah. Yang kedua, lepas sedia bahan, kita pilih dahan atau batang yang lurus. Tadi kita dah sebut. Yang ketiga, memotong dahan atau batang sepanjang 10 hingga 15 cm, lebih kurang dalam 6 inci lah, setengah kaki. Lepas tu, seterusnya kita mencelup bahagian pangkal dengan hormon penggalak akar. Gunanya ni, Chris, adalah untuk menggalakkan akar tumbuh dan juga cepat bercambah. Itu guna hormon penggalak akar ni. Faham? Okey. Dan seterusnya, yang keempat, membuat lubang dan menanam atau menyemai. Maknanya sebelum kita semai, kita buat lubang dulu. Tak boleh kita terus saja, takut nanti dia cedera. Pangkal tu cedera. Kalau cedera nanti akar tak tumbuh. Dia boleh jadi mati. Okey, kemudian yang keenam, memadat di bahagian pangkal. Okey. Dan yang ketujuh adalah memberi sungkupan atau letakkan di tempat yang teduh. 7, 8 jawapan. 8 jawapan. 8 langkah. Tapi sebenarnya 6 je markahnya. Cuma disarankan ataupun dicadangkan murid untuk menjawab 8 ni kerana inilah ada urutan untuk menyemai. Untuk menyemai. Jadi maknanya kalau murid dapat 8 ni, tak mestinya dapat 8. Dia maksimumnya 6 je. 6 markah. Jadi disarankan lebih sikit lah. Seterusnya yang kedua, contoh yang kedua berkenaan dengan Rajah menunjukkan sebahagian proses pembinaan kotak tanaman. Kotak tanaman. Cadangkan kaedah lain yang digunakan untuk membina kotak tanaman itu. Yang kedua, 1 markah di sana. Yang kedua, B, berdasarkan jawapan di A1 tadi, kenal pasti 2 kebaikan yang kita cadang. Kemudian, yang ketiga, huraikan langkah membina kotak tanaman tersebut. Jadi, kalau kita lihat di sini, kaedah yang biasa digunakan adalah yang pertama sekali, kaedah simen ferro. Ada banyak kaedah, tapi yang murid perlu jawab adalah simen ferro, kerana memang kita belajar tentang simen ferro je pun. Yang kedua, 2 kebaikan. Apakah kebaikannya? Yang pertama sekali, ianya kosnya rendah. Murah lah maknanya. Yang kedua, ianya mudah dibina. Kemudian tahan lama, cantik, dan boleh kita perbuat pelbagai bentuk yang kita kenaki. Jadi ini kalau rumah dibina pun boleh, tak ada masalah. Ini maknanya slash ni adalah atau ini adalah pilihan jawapan yang boleh murid beri. Seterusnya, uraikan langkah kerja membina. Bila kita nak menguraikan langkah kerja membina ini, kita perlu menyediakan alat dan bahan. Sama menjadi kita boleh sebut nama alat atau cukup hanya tulis sediakan alat dan bahan. Yang kedua, melukis gambar projek. Maknanya sebelum kita buat, kita perlu ada satu gambaran. Nak buat
bekas tu bentuk apa? Tu contohnya lah. Okey. Yang ketiga, mengukur, menanda dan memotong dawai besi mengikut lakaran tadi, membentuk dan mengikat. Lepas kita bentuk, kena ikat. Kalau tak tu ditanggal balik. Yang kelima, membancuh mortar. Yang keenam, melepa atau melorek mortar pada kerangka. Dan yang ketujuh, melakukan kemasan. Jadi di sini 7 markah, 7 jawapan. Tapi murid mungkin boleh pisahkan ni. Melepa mortar, lepas lepa kita boleh lorek pula. Boleh. Tak apa. Dia jadi 8 lah kalau tu. Tapi kalau buat macam ni, dia jadi satu sajalah dalam satu ruang jawapan. Faham. Okey. Kemudian yang ini pula. Yang ini pengiraan kos. Okey, pengiraan kos ni yang pertama sekali saya nasihatkan murid-murid perlulah ada alat kalkulator ataupun mesin kira. Penting tu. Takut silap kira kan. Jadi soalannya jadual satu menunjukkan kos bahan bagi kerja perlengkapan sebuah taman kediaman. Ini kos penyelenggaraan atau kos perlengkapan ni. Biar kita tengok. Yang pertama sekali, berdasarkan jadual satu, hitungkan 1, 2, 3 dan 4. Maknanya kita kena hitungkan. Kemudian kita letak dalam jawapan dia. Kemudian, okey, mari kita tengok macam mana kita nak menghitung. Baik. Yang pertama sekali, bagi pokok naungan ada 4 pokok, kita darabkan dengan harga seunit, maka kita akan dapat jawapannya RM400. Bagi bahan yang kedua, iaitu 4 pokok palma, kita darabkan dengan harga seunit RM80, kita akan dapat jawapannya sebanyak RM320. Pokok ini dia dah bagi jawapan, tak perlu dihitung, dah ada. Kemudian yang keempat, rumput kapet. 100 keping, setiap keping harga RM3, maka kita akan dapat jawapannya adalah sebanyak RM300. Dan set simen pero juga sudah bagi RM350. Jadi, apa yang perlu murid buat adalah perlu mencampurkan kesemua sekali bahan ini, 400 ditambah dengan 320 tambah dengan 450 tambah dengan 300 ditambahkan dengan set simen pero tadi 350, maka jawapannya adalah inilah jawapannya. Jadi murid-murid perlu mencampur ke semua. Bukan yang hanya yang dikira tadi. Nanti takut kalau kita kira ini je, kita tak akan dapat jumlah yang sebenar. Betul. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada kerja, kos kerja. Kos kerja tadi adalah kos bahan. Kos bahan ini kita dapat daripada kos bahan tadi 1,820. Betul. Kemudian kos upah 1,200, campur kos sampingan RM80. Ini kos upah dan kos sampingan ini memang telah pun diberi. Dalam tadi soalan kan dia dah bagi, dalam soalan tadi dah bagi. Faham. Jadi murid tak perlu risau tentang kos itu, maka perlu mencampurkannya sahaja. Okey. Yang ketiga, jumlah bayaran yang dikenakan 40%. Jadi maknanya sekarang kita kena kira peratus keuntungan 40% ditambah dengan 100% dikalikan dengan kos keseluruhan tadi 3,100, maka kita akan dapat RM340. RM4,340, betul tak cikgu? Ya, 400 tu. Dah maaf, Chris. Mata Chris. Sebab Chris pun tengah buat ni sebenarnya. RM40. Ya, betul. RM4,000 jawapan betul lah. Okey. Ini berapa markah cikgu untuk soalan ini? Markah keseluruhan je nanti kita 10 markah. Keseluruhannya 10 markah. Okey. Yang ini untuk promosi. Yang ini adalah jawapan bagi bagaimana kita memperkenalkan. Kita perkenalkan dengan cara promosi, pengiklanan atau diskaun. Jadi rasanya diskaun ni kita dahulukan. Maknanya kita mengurangkan harga. Jadi orang-orang suka datanglah untuk membeli. Baik. Kemudian tipsnya adalah tunjukkan jalan pengiraan. Murid-murid walaupun ada mesin kira, tapi tunjuk jalan. Jangan tak tunjuk jalan. Kalau tak tunjuk jalan nanti dikhawatiri lah kan. Murid-murid dapat satu je lah ni. Rugilah cikgu. Rugi, sangat rugi. Kena tunjuk jalannya. Maka daripada jalan ini kita akan dapat markah macam ni lah. Kalau tidak nanti murid-murid tekan terus dapat jawapan ni. Kan? Jadi jalan
markah untuk jalan tak ada lah nanti. Jadi untuk mendapatkan 10 markah kena tunjuk jalan pengiraan sekali lah. Baik, cikgu. Kecuali yang tadi lah, yang tadi kita terus saja darabkan yang mula tadi. Okey. Baik. Kemudian ini contoh soalan berkenaan dengan melukis pelan. Okey. Ini adalah pelan konsep. Murid pastikan dia beritahu pun, iaitu Raja X menunjukkan pelan konsep bagi cadangan pembangunan lanskap sebuah kediaman. Jadi dia ada berapa cadangan? 1 laman keluarga, 2 laman peribadi, 3 laman tetamu, di mana dalam laman tu telah diberikan. Murid-murid kena tengok dah diberikan ni. Kebun mini ada, pelantar kayu ada, pokok naungan ada, kena ada. Bila dia dah sebut kat sini, soalan ini nakkan ini, maka pada laman ini perlu ada. Faham? Mari kita lihat apa arahan seterusnya. Berdasarkan Raja X, lukis, warna dan labelkan pelan hidup bagi kediaman itu. Okey. Jadi maknanya ada 2 cara kita nak melukis. Ada 2 cara kita nak melukis. Yang pertama sekali berkenaan dengan contohnya, maknanya kita dah diberi tadi, maka kita kumpulkan dulu markahnya. Sebab tu kita dia baca, kumpulkan. Kita kumpulkan dulu. Perlu yang ada apa? Pokok naungan, pokok palma, pokok renek, rumput, siar kaki, kolam. Perlu ada, dan kita akan kumpulkan dan lukis simbol. Lukis simbol. Simbol. Bukan lukis gambar pokok tu, bukan. Kita lukis simbol saja. Jadi setiap simbol mesti lengkap berlabel. Kita perlu label lah. Lepas kita perlu label, kemudian kita perlu warnakan. Warnakan jangan sikit-sikit, warna keseluruhan. Faham? Okey. Kemudian kita lengkapkan kotak tajuk. Yang di bawah ni kita panggil kotak tajuk. Dia bagi soalan ini mungkin beri ini saja. Maka di sinilah murid perlu tulis jawab. Pemiliknya siapa, pelukisnya siapa. Kena isi ni. Sebab ini juga memberikan markah. Kerana markah untuk soalan ini adalah 10 markah. Jadi untuk soalan ni pemilik dia Encik Khalif Omar. Betul tak? Ya. Dia dah ada lah dia bagi tadi kan? Ya. Ini. Okey, ini tip untuk menjawab yang pertama. Ini nampak. Dah cantik kan? Cantik je. Lukisan dia dah cantik. Sebab kita warnakan keseluruhan dia. So, jadi apa yang ini pun kotak tajuk dah diisi. Okey, dah siap. Cumanya ini tip yang pertama lah. Yang pertama ini kita menggunakan teknik menggunakan anak panah. Okey, teknik anak panah ini di mana lakaran reka bentuk yang lengkap menggunakan simbol lanskap yang jelas, elemen dilabel menggunakan warna. Anda dah warna semua, dah buat, dan kita namakan dia. Itu label, sangat penting label ni. Yang pertama sekali label rumput. Ini dia labelkan rumput. Lepas itu kita menggunakan teknik anak panah untuk menarik atau memberikan nama bagi setiap elemen yang kita dah lukis. Nanti kalau kontrak kita ambil, dia tak tahu ni pokok apa. Tu gunanya kita label tu. Jadi kita boleh labelkan dengan menggunakan nama biasa. Macam ni, kiara payung, pokok kelat paya, pokok repis, kemudian rumput dan sebagainya lah yang kita sebut ni. Okey, kemudian yang kedua. Ini yang kedua. Yang kedua, kita boleh menggunakan teknik yang ini panggil kotak petunjuk. Maknanya segala simbol tadi kita pindahkan ke kanan tadi. Pindahkan ke kanan. Jadi diberikan nama di sebelah kanan dia. Tadi kita tarik kan. Ini kita boleh buat macam ni. Ada 2 cara lah. Okey. Jadi cara yang ini dia menggunakan nama sains pokok. Ini nama sains. Macam ni kan, Rapis excelsa. Okey. Rapis excelsa tadi pokok rapis tadilah. Kemudian pokok cypress. Kemudian dia kata Filicum tadi itu Cananga odorata ini adalah pokok kenanga. Jadi dia boleh menggunakan nama sains. Tapi kalau murid-murid tidak yakin, tak boleh nak menulis betul ejaan, takut silap kan, maka gunakanlah nama biasa saja. Tapi boleh tarik kemari dan lukis. Tapi satu lagi ingat, kalau kita buat macam ni, kalau kita nak tarik sini, bentuk dia ni mesti sama.
Kalau contohnya yang ini kan, dia tarik, bentuknya kena sama. Faham? Warnanya pun kena sama. Kalau tidak nanti dia dah jadi pokok lain. Okey, Jadi faham. mungkin yang ini kita akan berikan kepada mungkin kontraktor yang nak buat kan. Okey. Jadi yang ini apa yang patut? Lakaran yang lengkap, simbol lanskap kena jelas. Kalau simbol tak perlu jelas, susah sikit lah. Kemudian elemen di label. Jadi kita perlu label pada kotak petunjuk saja. Tak perlu kita tarik. Jadi maknanya dalam soalan melukis pelan ini, kita perlulah membuat dua teknik. Satu teknik yang begini, kotak petunjuk. Satu lagi mengenai teknik anak panah. Tapi satu tips saya nak bagi kepada murid-murid. Okey. Apabila kita nak menjawab soalan ini, kita perlu bagi nama pokok. Jangan kumpulan pokok. Nama pokok. Nama pokok. Okey, Contohnya macam ni kan. Pokok kiara payung kanangan ni adalah pokok wangian. Kita dengar tulis tak? Kumpulan pokok wangi. Tak boleh. Pokok teduh tak boleh. Tak ada markah pokok tu. rene tak ada markah. Sebab Okey, dia nak nama. Sebab orang yang akan menerima pelan ini, dia akan baca. Dia nak belilah berapa pokok. Kerana berapa kan. Kalau kita ada pokok renek, dia akan fikir. Dia keliru nanti. Kita keliru. Pokok apa ni? Pokok apa nak tanam ni sebenarnya ni? Jadi maknanya kena tulis nama dia. Kalau tidak, murid akan kehilangan markah di situ. Baiklah, itu je. Murid-murid, teknik untuk menjawab bahagian B untuk mata pelajaran landscape dan nursery. Tapi cikgu, boleh tak kita berehat sebentar? Boleh? Okey, boleh. Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Sukses SPM Pecotan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua. Saya Chris MJ temankan anda di slot Sukses SPM Pecotan Didik TV KPM, dan hari ini saya bersama dengan Cikgu Awaluddin untuk mata pelajaran landscape dan nursery dengan fokus kita kertas 1. Baiklah cikgu, saya nak tanyakan, apakah strategi kita untuk menjawab soalan kertas 1? Silakan. Okey, masih Chris. Baik, kita tengok strategi menjawab kertas soalan. Okey. Yang pertama sekali, strategi kita adalah menandakan atau menggariskan atau membulatkan kata kunci. Kata kerja pada stimulus, arahan dan tugasan. Ini sangat penting. Kita kena tanda apa kena soalan. Kalau tidak, nanti kita tak tahu nak menjawab. Faham? Apakah soalan yang kita jawapan yang perlu kita bagi. Yang kedua, memastikan peruntukan masa secukupnya. Jadi kalau soalan tu markahnya 2, kita tak perlulah ambil masa panjang untuk menjawabnya. Itu maksud kita pastikan peruntukan masa tu mencukupi. Kemudian yang ketiga, menjawab berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan. Okey. Kemudian yang kedua, seterusnya tidak mengambil masa terlalu lama bagi menjawab soalan kesukaan. Kadang-kadang murid-murid dia suka soalan tu, dia boleh jawab. Contohnya dia macam dia melukis, dia minat sangat melukis. Faham? Dia kata dia akan masuk sampai 30 minit pada soalan tu. Jadi maknanya dia dah tak ada masa lagi nak jawab bagi soalan yang lain. Jadi jangan macam tu. Jadi maknanya kita perlu mengagihkan masa tu secukupnya. Okey. Kemudian seterusnya, membuat rangka jawapan dulu. Bagi soalan yang bagian B tadi, yang nombor 1, kita perlu rangka dulu. Baru kita boleh susun ikut sekuen, ikut urutan yang betul. Maka kita akan dapat markah. Macam tadi Chris katakan, kita ada patut 6, kita buat 8 kan. Pasal kita buat rangka dah siap-siap. Jadi maknanya urutannya tu sampai 8, kita buat sampai 8, tak apa. Kemudian seterusnya, menunjukkan semua jalan pengiraan. Bila kita mengira, kita perlu tunjukkan jalan pengiraan bagi soalan berbentuk pengiraan. Kemudian setiap lakaran atau lukisan naklah diwarnakan sepenuhnya. Macam tadi, kita warnakan sepenuhnya. Dan bagi soalan melukis pelan induk pula, maka kita perlu lukis dengan label sekali. Okey, panduan setiap calon bagi menghadapi pentaksiran. Ini sangat pentinglah. Yang pertama sekali, membuat ulang kaji. Ini penting. Walaupun kita ini tengok buku sana kan, buku tu kan ada. Itulah, ulang kajilah buku tu. Buku tu adalah landscape dan nursery bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kena bukan kena hafal, tapi kita kena mengetahui. Kena faham. Kena faham topik-topiknya tu. Ini buku teks dia? Dia buku teks dia. Okey, kemudian seterusnya kita kenal pasti format kertas soalan. Kita terangkan tadi kan, format dia.
bahagian A dengan bahagian B. Seterusnya kita juga bersedia dari segi mental dan fizikal. Mental dan fizikal sangat penting. Kalau kita bersedia dalam keadaan kelam kabut, serabut, memang tak boleh nak pergilah. Kadang-kadang benda yang kita ingat pun boleh jadi lupa nanti. Okey. Kemudian seterusnya menyediakan keperluan asas. Ini sangat penting. Walaupun kita kadang-kadang masuk untuk menjawab kertas soalan ni kan, alat-alat untuk melukis pun tak ada. Kadang-kadang lah, tapi kita perlu alat untuk menulis, melukis. Contohnya pen, pensel, madap, pembaris. Kemudian bagi melukis perlu ada pensel warna. Tak bolehlah kita lukis untuk pelan tadi kan? Untuk pelan tadi. Tak bolehlah kita lukis atau warnakan dengan pensel atau pen. Tak boleh, tak cukup. Tak cukup. Perlukan pensel warna. Faham? Okey. Kemudian perlu mesin kira, nak kira. Kalkulator. Kadang-kadang kalau kita congak-congak takut tersilap. Betul. Tapi kalau ada kalkulator, boleh kita menjawab dengan betul bagi soalan berbentuk pengiraan. Okey, faham. Jadi apabila kita ada alat-alat ni semua, maka kita perlulah bersedia dari segi mental. Saya nak tegas kat sini, mental dan fizikal. Mental Ya. Okey, faham. Jadi kita ada 4 di sinilah yang dikongsikan oleh Cikgu Awaluddin. Ulang kaji semua. Mengenal pasti format kertas soalan, bersedia dari segi mental dan fizikal. Fizikal pun kena sihat, betul tak, Cikgu? Betul. Dan akhir sekali menyediakan keperluan asas. Baiklah. Nampaknya Cikgu, kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Awaluddin untuk semua strategi untuk menjawab kertas 1 landscape dan nursery. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Ilda selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Sekian daripada saya, Chris MJ, dan kami ingin ucapkan semoga berjaya kepada semua calon SPM. Jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua. Bye.